وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, dapat jumpa cara bersemuka lagi. Rasanya 40, 11, 12, 1, 2, 3, 5 bulan. Tapi siapa yang ikut online, jumpalah. Siapa tak ikut online, tak jumpalah. Siapa ikut online, hari-hari jumpa. Tapi jumpa di talian lah. Tak apalah, kita teruskan belajar juga. Okey, kelam mingguan ni, hari ni kita baca Tauhid. Betul? Okey, nota terakhir yang Rosman bagi saya menerangkan tentang makna kalimah la ilaha illallah. Saya harap jangan lost, jangan hilang dekat mana. Kadang-kadang kita datang pejabat balik ni, orang kata, "Ustaz, buku saya hilang, beg saya hilang." PKP pasal nampak sangat tak baca buku kat rumah. Jadi moga dapat sambung lah. Kita dapat sambung. Okey, kalau pakai ni, saya tak payah bangun untuk catat. Sebab benda ni, hikmahnya PKP ni, saya boleh buat nota dan slide untuk mengajar tiap-tiap malam. Jadi ambil nota kat sini. Alah, dia tak keluar pula. Dah keluar. Bukan, saya nak present dekat ni. Oh, dekat Dekat screen. Tak apa, bunyi. kita cuba lagi. Okey, tu. Share. Okey, yang online nampak tak nota? Okey, nampak slide? Jangan cakap kau kuat. Cabut telinga aku. Aku kat pejabat ni. Ni kat rumah orang ni, kat rumah sendiri. Cabut telinga, cakap perlahan. Okey. Sorry, nak ya. Nak pindah slide. Masuk lebih kat PowerPoint. Oh, terbesar kan ni? Kat sini dah besar lah. Ni dah besar. Tapi dia bukan pilihannya ni. Sekejap. Mungkin dia dekat sini kot. Atau dia dekat sini. Start next lah. Okey. Ni apa ni? Okey, catat ni dulu. Yang dekat online nampak slide. Dekat online tolong jawab. Okey. Ini yang kita berhenti di sini, di pejabat ni dulu. Yang saya rasa saya dah tulis ni. Ada ambil nota tak dulunya ni? Ada kan? Tapi tak apalah, kita ulang balik lah. Sebab dah lama kan? Dah 4 bulan dah. Bukan 4 bulan, seminggu pun tanya balik. Tapi saya tak tahu bawah tu kenapa. Dah 2-3 hari dah. Dia ada caption. Saya cuba buang-buang pun dia tak nak. Tak pun dia cakap pun dia tahu tu. Translate. Mutada tahu buang tak? Translate dekat Google Meet. Dekat dia ada, memang ada dia punya option tu. Tapi dah try tak boleh. Tadi tu abaikan dah bawah tu abaikan. Nanti saya cuba. Sebab ni akaun orang lain ni saya guna ni. Okey. Kalimah la ilaha illallah ni kita kena faham bagaimana ulama susun lah. Ulama susun ni kenapa? Sebab dia nak kita faham dari segi bahasa dia dulu, dari segi pembahagian dia dulu,
supaya dengan itu kita boleh menghayati dengan cara yang betul lah. Memahami dengan cara yang betul. Inilah kalimah yang sangat asas dalam tauhid. Apa dia? Inilah yang Rasulullah ajar dahulu sebelum mewajibkan waktu solat. Sebelum solat, bukan sebelum mula Rasulullah jadi rasul je tu solat, tak. Selepas Isra Miraj tu baru solat, baru jadi rasul solat. Sebelum tu apa? Sebelum tu pada penekanan tauhid, tak ada solat. Ada sahabat-sahabat yang mati tak sempat solat. Sebab hukum solat ni tak turun lagi. Tapi mereka ni ada yang syahid tanpa solat pun ada juga. Sahabat-sahabat. Jadi mereka ni Allah redha. Sebab masa tu hukum solat tak ada. Tapi mereka diajar tentang tauhid. Mereka berpegang teguh pada kalimah tauhid. Kalimah apa? Inilah kalimah dia, la ilaha illallah. Jadi kita dah tulis dulu, kita bahagikan, ulama bahagikan dalam kitab tauhid pada 4 bahagian. La ni adalah kalimah yang menafikan. Maksud la ni dari segi bahasa pun tiada. Tidak, la. Ilah ni dia merujuk pada Allah. Dia merujuk pada Allah. Dan ini dikatakan perkara yang dinafikan. Ilah ni perkara yang dinafikan. Lepas tu ada lagi satu perkataan, illah. Ini kalimah yang ditetapkan. Kalimah yang diisbatkan. Tambah lagi nota sendiri, mudah-mudahan faham. Kalimah yang diyakinkan. Kalimah yang diimankan. Ini kalimah dia. Ini kalimah yang menunjukkan kita menetapkan suatu perkara dengan betul-betul dalam hati kita, dan apa perkara yang kita isbatkan itu, itulah Allah. Itulah Allah. Jadi pembahagian kalimah la ilaha illallah ni, ulama tulis dalam kitab-kitab tauhid, dia bagi pada 4. Selama ni kita cuma tahu cara kasar saja. Kita kata la ilaha illallah ni tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita tidak pernah belajar pembahagian bagaimana kaedah ulama-ulama tauhid buat modul silibus supaya kita boleh faham. Kita tak ada. Jadi bila umur bertambah, baguslah kita faham dengan lebih banyak dan lebih baik lagi lah. Okey. Lepas tu tengok ni pula. Ini dikatakan pada lurah. Ini dikatakan pada lurah. Lurah ni apa? Terjemah pada bahasa. Ini yang kita faham. Selalunya ini je yang kita faham. Macam saya katalah, bab haid nifas. Betul tak? Kalau orang belajar mengharapkan fardu ain dia masa sekolah rendah, bab haid, dia akan tahu haid ni 2 perkara je. Dia tahu apa? Minimum 24 jam, maksimum 15 hari. Itu je dia tahu. Apa antara tu, bagaimana putaran dia, bagaimana panggilan dia, bagaimana sukatan dia, bagaimana kiraan dia, masa bila yang kena mandi, tu semua tu ruang lingkup dia selalu tidak ada dalam pengetahuan dia. Sebab apa? Dia depend pada apa yang dia belajar pada sekolah rendah. Kalau kita berkeadaan begitu, agak payah. Agak payah. Jadi jangan macam itu lagi lah. Jangan itu lagi. Jangan risau, kalau tak dapat salin pun tak apa. Nanti saya email pada salah seorang kawan sini. Mungkin boleh print, boleh klip dekat buku, salin balik kat buku. Dari segi terjemah, ini yang kita faham, inilah. Cakap ni lalu kita yang faham. La itu tiada, maknanya terjemah bahasa Melayu lah. Ilah itu adalah Tuhan. Kalimah ilah ni dalam bahasa Melayu dipanggil Tuhan. Ilah ni melainkan. Allah itu ialah Allah. Apa beza Tuhan dengan Allah? Itu definisi tu. Yang layak dipanggil Tuhan
mestilah dia memiliki dua sifat. Dia mesti memiliki dua sifat. Kalau dia tak ada dua sifat ni, tidak layaklah dia dipanggil Tuhan. Apa sifat pertama? Terkaya. Terkaya ni Ghani. Kalau kita kata Ghani. Terkaya daripada. Kalau Allah tu kita kata terkaya, mesti kita kata perkataan daripada. Allah terkaya daripada sesuatu. Kalau makhluk terkaya, kita kata makhluk terkaya dengan sesuatu. Ada beza tau. Allah terkaya daripada sesuatu. Maknanya Allah terkaya daripada sesuatu, Allah tidak memerlukan atau bergantung ia dengan sesuatu. Sesuatu ni nama apa? Sesuatu ni nama makhluk. Allah tak perlu. Sebab tu dikatakan Allah terkaya daripada sesuatu. Kalau kita kata makhluk, makhluk kaya dengan sesuatu. Dengan sesuatu apa? Ada orang kaya dengan kebun. Ada orang kaya dengan duit. Ada orang kaya dengan saham. Ada orang kaya dengan anak cucu. Tu istilah kaya tu. Makhluk kalau kaya, dia ada kait. Dia kaya dia muqayyad. Dia ada kait. Kait dengan benda yang mengatakan dia kaya. Apa kaitan dia? Mungkin harta dia, mungkin saham dia, mungkin perniagaan dia. Maksudnya dia kaya dengan sesuatu. Allah terkaya bukan macam makhluk kaya. Makhluk kaya kerana memiliki. Memiliki. Allah terkaya daripada sesuatu, maksudnya Allah tak perlu apa saja, siapa saja. Itu maksud dia tak perlu. Jadi kalau yang orang-orang bukan Islam sembah-sembah patung tu, dia tak layak dipanggil Tuhan. Kenapa? Dia perlu pada sesuatu. Perlu orang angkat dia, perlu orang buat dia, perlu orang cat dia. Tahu? Perlu orang jaga dia, tahu orang curi. Jadi dia perlu pada benda lain. Jadi dalam kalimah kitab tauhid ni, bila dia perlu benda lain, bukanlah dia layak dia panggil Tuhan. Dia perlu benda lain. Allah ni dia tak perlu. Dia cipta sekalipun, dia tak perlu. Dia tak heran. Dia tak payah ada pun tak apa. Dia tak perlu dengan makhluk. Allah tak perlu dengan makhluk. Kalau makhluk ni semuanya tak taat kepada Allah. Semuanya derhaka kepada Allah. Allah tetap sempurna. Walaupun semua sekali taat, makhluk, manusia, jin ni semua taat pada Allah, pun Allah tetap sempurna. Dia tak ada berubah. Kenapa? Dia tidak depend, dia tidak rely, dia tidak perlu, dia tidak bergantung dengan makhluk. Jadi untuk layak dipanggil Tuhan, pertama dia mesti terkaya daripada segala makhluk. Terkaya apa? Tidak memerlukan. Itu maksud Allah terkaya. Dalam tauhid dia panggil Al-Ghani, dia juga dipanggil Istighna. Ni nak kena belajar tauhid cara beginilah. Dulu belajar kat sekolah sangat simple lah. Sangat simple Dia terjemah dah sudah. Lepas tu bila kita zikir, kita tak dapat nak merasai dia punya betul-betul makna dia lah. Sebab kita hanya tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Itu je kita tahu. Tapi bila ditanya apa Tuhan pun kita tak boleh jawab kadang-kadang lah. Kadang ditanya oleh orang bukan Islam. Ditanya oleh orang-orang yang tak percaya pada Tuhan. Kita punya rukun negara pun kepercayaan kepada Tuhan. Cuba tanya Tanya orang Islam Orang bukan Islam ni lagilah tak tahu kan. Tanya orang Islam, Tuhan ni apa Tuhan ni kata apa? Dalam kitab tauhid kata apa Tuhan ni? Kalau Tuhan sendiri pun tak kenal, macam mana nak jawab siapa Tuhan kamu? Nak jawab macam mana dalam kubur nanti? Sebab
Lepas tu ulama ni dia tak nak kita sesat, dia tak nak kita tak faham. Dalam kitab-kitab tauhid dia sediakan modul-modul ilmu yang menerangkan. Itu nama ni kenal Tuhan. Apa pula beza dengan Allah? Lagi nombor 2. Apa sifat yang melayakkan dikatakan Tuhan? Apa sifat yang kedua? Nama dia, segala makhluk memerlukan Allah. Iftikar. Kenapa? Makhluk itu adalah bersifat fakir. Tadi Allah bersifat ghani. Lawan ghani itu fakir. Fakir maksud apa? Kita kata bahasa Melayu kita pakai bertadu, fakir miskin. Kan kita pakai bertadu fakir miskin. Fakir ni maknanya dia memerlukan. Dia memerlukan Allah 24 jam, 24/7. Dia perlukan Allah waktu sihat, dia perlukan Allah waktu sakit, dia perlukan Allah waktu muda, dia perlukan Allah waktu tua, dia perlukan Allah pada setiap masa dan kedudukan dan segala-galanya. 24 jam dia perlukan Allah. Bila segala makhluk perlukan dia dan dia tak perlukan siapa, barulah layak dia dipanggil Tuhan. Ada makhluk lain perlukan dia. Contohnya matahari. Kita perlukan matahari. Tapi matahari juga perlukan sesuatu. Jadi tak bolehlah orang sembah matahari, sebab matahari juga perlukan Allah untuk jadikan dia, untuk ciptakan dia, untuk pastikan dia bersinar. Jadi dia tak ada apa? Dia tak ada sifat pertama. Dia ada sifat kedua. Makhluk perlukan dia, matahari. Makhluk perlukan air. Tapi air dia tak boleh buat diri dia sendiri. Dia perlukan Allah. Dia perlukan Allah untuk cipta dia, untuk turunkan dia dari langit. Jadi tak layaklah dia dipanggil Tuhan. Memang tak layak. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah mestilah dia mempunyai 2 sifat, baru layak dipanggil Tuhan. Sifat-sifat ni lah dinamakan sifat ketuhanan. Ni nama dia sifat ketuhanan. Itu nama dia uluhiyah. Nanti kita jumpa kat depan je lah. Nanti jumpa kat depan. Allah apa? Melainkan tu tak payahlah bagi definisi, kita faham maksud melainkan, menafikan Allah. Allah ni apa? Allah tu kat situ ada tulis definisi dia. Nama bagi zat Tuhan. Bila ada nama, mesti ada zat. Itu akal berfikir begitu, akalnya normal. Kita kata kursi, mesti ada zat. Ni bentuk dia begitu, begini, zat. Itu makhluk, dia ada bentuk. Tapi Allah itu tidak. Bila ada nama, tapi mesti ada zat. Zat Allah macam mana? Allah je yang tahu. Kita tak tahu. Tapi dia tak sama dengan makhluk. Macam mana? Yang saya selalu cakap dululah. Tak ada macam. Allah tak ada macam. Bagaimana? Dia tak ada bagai. Allah ni apa? Nama bagi zat. Zat macam mana? Yang wajib pada akal, akal akan kata ada, dan mustahil pada akal akan menerima tiada. Mustahil pada akal menerima tiada. Itu nama dia wajib akal. Allah ni nama bagi zat Tuhan. Yang akal kata mesti ada, dan mustahil akal kata tak ada. Tu kita dah dapat 2 definisi tu. Kalau dalam kitab ni kita tengok dekat muka surat 7 lah. Kalau kita ada buat kitab, kita tengok muka surat 7. Dekat situ yang kita berhenti dulu. Pertama je mengucap 2 kalimah syahadat. Tu dikatakan rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. Rasanya kita berhenti kat situ kot. Betul kan? Jadi saya terangkan kalimah syahadat tu ginilah. Okey, kita boleh mudah faham.
Itu pada bahasa, pada terjemahan. Lagi. Tengok lagi. La ilaha illallah. Tengok nota bawah tu. Makna pada lazimnya, pada lazim ni makna yang selalu diperkatakan untuk memudahkan faham kita. Memudahkan faham kita ni, dia derive, dia membawa kita kepada menafikan sifat ketuhanan pada makhluk dan menetapkan yang memiliki sifat ketuhanan hanyalah Allah. Maknanya kita boleh faham dari segi dia punya istilah. Kita boleh kata tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Begitu. Apa sifat ketuhanan? Banyaklah. Apa jua sifat kesempurnaan adalah sifat ketuhanan. Maknanya tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Boleh kata gitu? Boleh. Kenapa? Yang memberi rezeki adalah Allah. Tapi dia berilah melalui majikan ke? Dia berilah melalui anak kita ke? Tapi hakikatnya bukan anak kita bagi. Hakikatnya Allah beri. Tapi sebagai adatnya, kehidupan, kita nampak anak kita bagi. Maka selayaklah kita menyempurnakan adat itu dengan ucap terima kasih pada orang yang bagi kita sesuatu. Tapi hakikatnya, bukan dia bagi. Pada hakikatnya bukan dia bagi. Sebab tu perlu faham benda ni dengan jelas. Maknanya tiada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah. Tu dia katakan la ilah. Maknanya menafikan sifat ketuhanan daripada makhluk. Hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan dan kita menafikan dalam hati kita dengan sungguh-sungguh. Makhluk dia hanya memiliki sifat kehambaan. Dia tidak memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan contoh lagi apa? Memberi mudarat. Allah aja yang memberi mudarat. Memberi manfaat. Allah aja yang memberi manfaat. Itu tu nama dia tu sifat ketuhanan. Memberi bahagia. Allah yang beri bahagia. Kita hanya usaha nak dapat bahagia. Kita makan yang beri bekas pada kenyang, itulah Allah. Sebab apa? Dia memiliki sifat ketuhanan. Dan perbuatan dia memberi bekas. Perbuatan kita tak beri bekas. Tapi bila terjadi sesuatu, itu dengan izin dia. Maknanya perbuatan kita bersama dengan perbuatan dia, dia izinkan berlaku, berlakulah. Tauhid ni nak kena belajar ulang-ulang banyak kali je. Kalau belajar sekali, kabur-kabur lagi lah. Kabur-kabur lagi. Kena ulang banyak kali. Macam kita pergi kerja hari hujan lah. Wiper pula, wiper lama. Macam kita lah, otak-otak lama. Dah tua pula tu. Wiper lama sekali dia tolak air tu, nampak lagi air tu. 2 kali, 3 kali baru clear. Macam kita lah. Otak kita kan tak lama, umur 30 lebih. Tapi berserabut dalam kepala ni, ya Allah. Kalau boleh tengok, macam-macam wire ada, macam-macam. Dalam tu lah ada dunia, dalam tu lah ada ni, ada anak, ada apa, berfikir. Jadi untuk masukkan, sebab tu dalam kitab Usul Tahqiq kan, Usul Tahqiq, ada ulama' tulis dalam kitab tu, Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Musa, wahai Musa, tidak adakah ruang rongga dalam hatimu untuk mengingati aku? Tak ada ruang dalam hatimu untuk kau ingat aku. Jadi dengan belajar ni, moga-moga Allah bagi kita ruang tu lah untuk kita ingat kat dia. Jadi inilah kalimah yang penting dalam bab tauhid ni, yang Rasulullah kata, siapa yang akhir kalimah dia menyebut ni,
dikatakan dakhalal jannah. Dia akan masuk syurga. Inilah zikir yang paling afdal untuk kita baca hari-hari. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi bila kita kata la ilah, maknanya tiada yang bersifat ketuhanan illallah, melainkan Allah. Sifat ketuhanan tadi apa? Dia tak harap pada sesiapa. Dia tak perlu pada sesiapa. Dia tak harap pada apa-apa saja. Dia tak perlu pada apa-apa saja. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan hebatnya Allah tu. Menunjukkan tingginya kemuliaan Allah. Itu yang kita baca Subhana Rabbil A'la. Bukan Allah tu tinggi macam tingginya kita faham pada bahasa kasar. 6 kaki, 8 kaki, 10 kaki tinggi, bukan tu. Itu pada bahasa zahir. Zahir memang faham gitulah. Itu bahasa yang terjemah. A'la ni tinggi. Tapi kalau bahasa istilah, kemuliaan, kehebatan, kekuasaan, kesempurnaan, tu memahami dia akan tinggi. Sampai akal kita terbatas untuk tak boleh nak fikir macam mana zat Allah ni. Tak boleh nak fikir. Dan kita dilarang juga untuk memikirkan, untuk membincangkan zat ni macam mana. Tak boleh. Jadi itu dikatakan tiada yang memiliki sifat ketuhanan. Tiada yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan artinya sifat kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Allah yang beri ilmu, makhluk tak boleh beri ilmu. Saya sampaikan je ni. Ada orang saya sampaikan dia faham, maknanya Allah bagi. Ada orang yang saya sampaikan dia tak faham. Saya jumpa dia ramai juga ni yang tak faham. Terang sini online, tunjuk video gini, tolak laptop berdiri, tunjuk takbiratul ihram gini. Kan tak faham juga? Tak faham. Dia kata nak tunggu kelas bersemuka. Kelas bersemuka tunggulah. Jais dah buka masjid untuk mengajar, barulah jumpa kan. Tapi benda ni penting, kena faham sekarang. Jadi belajar online ni macam saya kata selalulah dengan kawan-kawan kan. Kita nak semayang berdiri tak boleh. Tapi semayang duduk boleh. Semayang duduk. Jangan kata nantilah boleh berdiri baru semayang. Jangan begitu sebab semayang ni wajib. Kita nak belajar cara bersemuka kat masjid tak boleh. Belajar atas talian boleh. Belajarlah atas talian. Kenapa? Benda tu wajib macam semayang. Dekat sini saya tengok yang saya perasan nama yang online selalu Rosman. Siapa? Majidah. Mana satu dia tahu Majidah. Majidah Bujang. Buang. Siapa Majidah? Lagi siapa Raihan. Raihan. Lagi Samil Desa. Lagi siapa? Ada berapa nama lah? Siapa? Fatih. Muhammad Fatih. Fatih yang suka naik basikal tu. Ahli sukan tu. Fatihi. Adalah beberapa namanya saya perasan lah. Sebab kalau tengok gambar dalam nama tu, gambar bunga, gambar kucing ada. Saya kata kucing mana pula belajar ni? Jadi saya tak kenal lah. Sampai sini pula dah pakai topeng lagi dah tak kenal. Jadi dari sini tak ramai lah. Tu saya ingat kalau lapang malam-malam belajar online. Kita belajar bersemuka, belajar online, kita boleh belajar banyak kali. Ni kalau kelas online ni saya dah ajar dah ni. Bab Tauhid. Jadi pegang sungguh-sungguh makna dia. Faham sungguh-sungguh makna dia. Allah akan beri faham. Tapi usaha kita kena sungguh-sungguh. Dulu guru cakap dia kata apa beza Allah beri, macam mana Allah nak beri. Dulu guru saya dia bagi contoh macam ni tau. Kita nak mohon tanah, dia kata, dengan pejabat tanah. Nanti akan ada temu duga lah. Pejabat tanah kata, pakcik nak mohon tanah nak buat apa? Kita kata nak tanam cili. Nanti pejabat tanah tanya, pakcik tahu tak pasal cili ni apa? Tahu? Cili macam mana? Cili besar-besar macam buah tebikai, dia kata. Dia kata cili ni macam buah tebikai lah. Pasti dah dapat tanah. Betul?
Sama macam sini. Kalau usaha kita sedikit, usaha kita ni main-main, kita belajar pun tak kerap, Allah tak bagi kita ilmu. Sama juga dia kata. Lepas tu Rasulullah pegang tu majadah wajadah tu. Yang banyak orang sebut ni, majadah wajadah. Siapa sungguh-sungguh, dia akan dapat. Hatta orang-orang yang buat benda-benda yang tak baik, belajar sihir sungguh-sungguh pun dapat juga ilmu sihir. Ilmu haram kan. Dia belajar sungguh-sungguh taktik menipu, dia dapat menipu. Dia belajar sungguh-sungguh taktik nak pickpocket. Nak apa? Pickpocket apa? Allah suruh aku. Pickpocket ni lama pun tak cakap perkataan ni. Dia belajar sungguh-sungguh, dia train Dia train tau, dia ni training tau. Pak ambil, pas kat kawan sini, dia training. Dapat buat dengan jaya. Ini kan pula benda-benda kebaikan ni. Tu saya kata kena sungguh-sungguh lah, belajar sungguh-sungguh. Okey. Lagi satu, ada satu makna lagi yang ditulis dalam Tauhid. Ni. Sama juga macam tadi. La mastarniyal an kulli masyahu. Wa muktakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Itu bukan mas tu, itu mus rasanya tu. Nanti saya semak balik. Rasanya mus. La mustarniyan an kulli ma siwahu. Mus kan? Saya tak cakap nak type ni sebab saya jarang type. Pakai jawi, pakai ni kan. Nak tahu tanda mati, tanda apa ni kadang-kadang saya tak cakap. Kadang-kadang suruh anak cakap juga. Sebab dia dulu dia dekat APG, dia ambil pendidikan Islam, dia biasa guna keyboard Arabik. Kita ni dah dengan tua, dengan tak nampak. Nak cari sabdu dengan tanda mati pun dia kial lah mata. Terpaksa buat spek baru. Kalau tak pakai spek baru macam tak nampak, kabur mata. Tu rugi tu. La mustawniya an kulli masyiwahu. Dulu masa belajar dulu ustaz tu hafal. Tapi bila lama tak sebut kena lupa. La mustawniya an kulli masyiwahu. Maksud dia ini makna pada istilah. Makna apa? La ilaha illallah. Istilah syarak. Makna la ilaha illallah ni maknanya tiada yang terkaya daripada barang yang lain. Maknanya Allah ni dia terkaya, Allah saja yang terkaya daripada barang yang lain. Maknanya Allah saja yang tak perlu kepada apa-apa atau sesiapa. Allah saja. Maknanya tiada yang terkaya, tiada. Habis siapa yang terkaya? Allah. Jadi kalau kita baca tauhid, Allah terkaya, mesti perkataan depan dia daripada. Ingat dia punya kunci tu. Terkaya daripada. Macam kita belajar bahasa Inggeris lah. Satu either, satu neither. Kalau either, depan dia apa? Or. Ni orang-orang lain jawab ni. Either or. Neither? No. Korang pandai juga SPM. Aku SPM nak lingkup dah bahasa Inggeris tu. Sikit-sikit dia nak lingkup lah. Either or, neither nor. Itu bahasa Inggeris. Dia punya petua. Kalau kita belajar bahasa Malaysia pun ada juga. Dari ni nak pakai macam mana, daripada nak pakai macam mana kan. Adalah orang-orang pakar-pakar bahasa ni dia pandai lah. Apa maksud effort dengan apa? Effort dengan apa? Effort. Mana ada benda-benda lain tu yang kita perlu faham. Sama macam ni lah. Kalau terkaya, siapa yang terkaya? Tengok. Kalau kita kata manusia dia terkaya, mesti dirujuk pada apa? 10 manusia terkaya, selalu dirujuk pada apa? Dia kata tulis ni, 10 manusia terkaya. Nama, sebelah ni apa? Duit ke apa benda tunjuk? Dia ni apa? Tak nak baca Asset. Betul tak? Asset. Bill Gates. Nombor 1 Bill Gates. Nombor 2 Kelang Gates. Itu lah.
harta sebelah. Berapa bilion, berapa trilion harta dia. Jadi dia terkaya dengan harta. Terkaya dengan harta. Itu makhluk. Allah terkaya daripada sesuatu. Maknanya Allah tak perlu apa saja, apa jua tak perlu. Dia tak perlu. Ini kita tanam dalam hati betul. La mustarnia'an kulli ma siwahu. Ma siwah ni maknanya barang yang lain daripadanya. Nya tu Allah. Apa yang selain daripada Allah, nama dia adalah makhluk. Faham Apa yang selain daripada Allah, nama dia makhluk. Apa dia makhluk ni? Apa selain daripada Allah? Apa dia? Banyaklah nak sebut. Kalau kat bumi yang kita nampak ni, batu, kayu, binatang, manusia, pasir, air, apa sajalah sebut. Kalau kat langit tu, bulan, bintang, matahari, apa benda tu semua. Panggil apa benda, sang suria ke apa panggil. Itulah dikatakan selain daripada Allah. Dan Allah tidak perlu. Allah tak perlu. Maknanya apa? Terkaya. Daripada. Itu nak bezakan perkataan tu. Terkaya. Daripada. Dah kena masukkan perkataan tu dalam hati kita sungguh-sungguh. Tapi kalau makhluk dikatakan terkaya, perkataan depan dia adalah dengan. Dengan. Makhluk terkaya dengan apa? Dengan kebun, dengan cucu, terkaya dengan harta. Lepas tu ada rujukan. Maknanya kalau makhluk ni dia kaya, dia ada kait. Kait itulah nama dia muqayyad. Tauhid ni best belajar tau. Kalau kita pernah belajar, kita tengok, terkejut je. Oh, macam ni. Macam tu. Oh, begitu. Oh, begini. Lama ni tak tahu. Tak tahu. Sebut. Sebut adalah la ilaha illallah. Lepas tu bila tak tahu, tak faham, sebut pun tak rasa apa-apa lah. Tak rasa apa-apa lah. Cuma hanya sebutan di lidah yang bau pada pahala. Itu je lah. Tapi pada hati dia tidak merasa. Orang yang boleh jawab nanti soalan kubur, tiada Tuhan melainkan Allah, bukan daripada penghafalan, tapi daripada by experience dia, by practice. Apa yang dia rasakan dalam hati dia, apa yang dia amalkan dalam hati dia ni, dia faham betul-betul apa dia la ilaha illallah, orang ni yang boleh jawab. Dulu guru kata gitu, tiada Tuhan melainkan Allah. Bila malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Macam kita baca semalam. Hari Selasa. Online dekat Blog F. Tu soalan tu yang dikatakan siapa Tuhan kamu tu dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh, Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Jadi, nombor 2, apa dikatakan makna yang bersambung tu? Wa muftakiran ilahi kullu ma adahu illallah. Dan berkendak kepadanya. Berkendak padanya tu, berkendak pada Allah. Nya tu Allah. Nya yang dekat atas tu pun Allah. Nya yang dekat bawah tu pun Allah. Dan berkendak kepada Allah tiap-tiap barang yang lain daripada Allah. Ni bahasa, saya ambil bulat-bulat bahasa kitab ni. Dia bahasa kitab ni memang kena mengaji baru faham lah. Maknanya sama juga macam mana tadi lah. Cuma makhluk ni berkendak pada dia. Barulah kita layak kita kata, itu Tuhan kita. Sebab tu kalau kita tak ada rasa berkendak pada Allah, lepas sembahyang doa pun lebih kurang je bangun. Kadang-kadang tak doa-doa langsung ada. Sembahyang cabut, doa pun lebih kurang. Rasa hati berkendak tak ada, maka seolah-olah Allah itu bukan Tuhan kita. Seolah-olah. Kenapa? Tak ada rasa berkendak. Macam tak perlu Doa pun lebih kurang gitu, tangan letak tak apa, macam orang-orang pergi baca doa tahlil dekat rumah orang Doa tangan letak tak apa.
Kadang angkat tangan, mulut cakap dengan kawan sebelah, tak rasa apa-apa. Pagi tadi doa kunut, separuh jaga, separuh tidur, tak ada rasa berkendak, tak ada rasa harap. Bila tak ada rasa harap, tak adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Lepas tu dulu saya cakap banyak kali dululah. Dulu kami masa belajar, guru tak bagi kami doa macam ni. Tangan ada dekat rusuk. Dia suruh angkat. Dia suruh ni mesti ada jarak. Dia kata gitu. Jangan tangan ada kat sini. Bila doa dia angkat gini. Angkat. Ini jangan rapat. Ini dia kata pada zahir dia menunjukkan kita ni berharap pada Allah. Kenapa? Itulah tonggak makna kalimah la ilaha illallah. Mesti ada rasa berkendak. Ulama-ulama mereka sangat mahir dalam tauhid. Hati mereka dah dapat. Dah dapat rasa Allah ni. Hingga mereka keluarkan beberapa patah-patah perkataan yang melihatkan rasa hati dia. Antaranya kalau kita tengok ulama cakap apa? Kalau engkau hilang sesuatu, ada gantinya. Hilang apa sekalipun. Hilang duit, hilang handphone, ada ganti. Maknanya boleh gantilah. Kumpul duit ke, dapat ganti. Tapi kalau engkau hilang Allah, tiada ganti. Hilang Allah maksud apa? Tak rasa dalam kehidupan ni Allah yang aturkan kita. Itu hilang Allah kan? Allah tak hilang, tapi kita yang hilangkan daripada hati kita. Maknanya kita tak rasa Allah. Kita datang kerja pagi ni, Allah yang sampaikan kita. Bukan kenderaan kita. Kenderaan tu melalui dia. Tapi yang sampaikan Allah. Tak rasa. Maknanya Allah dah hilang daripada hati kita. Kita makan kejap lagi, Aman pun bawa tong keropok tu. Keropok Aiman? Tak ada. Selalu Man bawa tong keropok. Keropok Terengganu. Man bawa, tapi yang bagi siapa? Yang bagi Allah. Kalau kawan-kawan bawa karipap, kawan bawa, dapat pahala lah. Bagi kawan makan. Hakikatnya, Allah yang beri. Itu dah dikatakan Allah itu di hati kita. Allah itu di hati kita. Jadi maknanya tak hilang. Ulama kata kalau Allah hilang daripada hatimu, pasti tiada ganti. Kenapa tiada ganti? Allah itu Esa. Tak ada apa yang sama dengan dia. Tak ada siapa yang memiliki ketuhanan macam dia. Sifat ketuhanan. Tak ada siapa yang layak dia panggil Tuhan melainkan dia. Hilang, tak ada ganti. Apa sahaja yang hilang daripada kamu, ada ganti. Kecuali Allah. Itu perkataan orang-orang tauhid. Perkataan yang tulis dalam kitab-kitab. Kenapa? Supaya dapat rasakan pentingnya. Rasa. Tu dulu guru kata, Awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama, apa? Makrifah, kenal. Mengenal Allah. Itu dalam hadis ya. Seawal-awal agama, mengenal Allah. Jadi saya tengok dekat sini, pelajar dekat pejabat ni, saya rasa umurnya kebanyakannya 40 lebih. Betul? Atau 30 lebih lah. Atau 20 lebih. Tak ada Jadi kalau 20 lebih, orangnya selalu kecil-kecil. Jadi kalau lebar-lebar ni 30 lebih, 40 lebih lah. Macam lelaki pun rasanya 40 lebih lah. Kita Muntadam 40 berapa? 40 lebih. 30 lebih? Oh, Muntadam lagi muda. Tu dia kecil. Muntadam kalau dah 50 pun tak kata 50, dia kecil. Jadi anak kita ni kalau umum sini, anak kita kecil-kecil lah. Mungkin tadika gitu kan. Awaluddin ma'rifatullah ni, kita kenalkan dia dengan Allah. Kita bagi dia makan, kita kata ni Allah bagi rezeki. Kita selalu cakap begitu dengan dia. Latih dia. Allah bagi rezeki. Dia pandai sebut, dia pandai selawat-selawat. Kita kata Alhamdulillah, Allah yang bagi adik pandai tau. Sebut, kenalkan dekat dia perkataan Allah ni lah. Kenalkan. Saya pernah dengar arwah adik ipar saya, dia pernah cakap, dia kata dia pernah dengar ulama daripada India. Adik ipar saya ni dia dulu tabligh dan dia banyak dengar kuliah-kuliah lah. Jadi imam masjid. Dia meninggal pada usia 41. Dia yang muda lah, 41 tahun. Dia kena kecil manis. Dia kata dulu saya ni, cara saya kan,
Kalau orang tu siapalah, keluarga ke kawan ke, tapi kalau perkataan tu menarik, maknanya dari perkataan agama lah. Kalau perkataan tak agama ni, saya pun dengar-dengar gitu juga. Tapi tak dengar, tak ni lah. Kalau orang kata pemain yang termahal itu Ronaldo, saya dengar-dengar gitu lah. Saya tak minat nak ambil tahu sangat. Dia kata apa? Rasulullah sebut, dia kata ulama hadis ada sebut ni. Siapa yang anak dia boleh sebut perkataan pertama itu la ilaha illallah, Allah akan ampunkan dosa dia yang akan datang. Dia cakap perkataan tu kat saya. Kata ni ada ulama hadis cakap. Lepas tu ajar dia pada kalimah Allah dulu. Ajar dia pada la ilaha illallah. Lepas tu orang dulu kalau dia ayun buayan kan, dia nyanyi lagu tu lah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kan nyanyi kan. Jangan buai anak nyanyi lagu AJL. Jangan nyanyi lagu Hail Husaini, nama pun dekat nama aku. Jangan nyanyi lagu-lagu pop. Saya cakap betul-betul ni. Rosak anak tau. Jangan nyanyi lagu pop. Nak zikir. Ya Latif ke apa pun tak apalah zikir. Kenapa? Mengenalkan dia pada Allah. Bila dia dah mula faham, dah mula boleh bercakap, kita belikan dia baju ke, dia kata kita belikan dia apalah, gift mainan ke apa. Terima kasih mak baik, cakap dengan dia. Ya, sama-sama. Tapi ingat, Allah lagi baik. Allah lagi baik. Kalau dia cerdik, dia tanya, Allah tu siapa mak? Tanya abah belajar kat office. Mak nak terang ni, mana buku nota? Mak pun tak faham, tanya abah. Abah tanya abah. Abah apa abah? Tadi mak kata Allah. Apa Allah? Nantilah abah baru belajar sekali je. Nanti abah faham, abah cerita. Abah tak faham, mak tak faham, macam mana nak terangkan Allah? Allah ni nama Tuhan, cakap dia. Oh Tuhan ni budak-budak sekarang cerdik tau. Budak sekarang bukan macam kita. Saya cakap dulu kan. Betul. Kita dulu dah jadua main dekat Kelab Sultan Sulaiman Kaum Baru. Hujan je main bola. Takut mak tahu, buka seluar ni. Pakai seluar dalam ni mandi. Darjah 1. Sekarang budak 1 tak buat macam tu. Kadang-kadang tak buka baju, dia lecak balik nyuruk. Bila air kau baru kat luar rumah, nyuruk lah. Dah mandi-mandi, dah keluar-keluar, nyuruk lagi masuk dalam tukar baju. Muka selamba, tak bersalah. Kalau mak tahu, memang kena pukul. Kita dulu darjah 2 pun mandi-mandi gitu juga. Main-main lecak, main bola, seronok. Budak sekarang 3 tahun bagi handphone dia dah pandai buka YouTube Dia tahu nak skip. Kan ada YouTube kan ada iklan kan. Skip apa tu? Skip iklan tu. Dia boleh tekan. Dia tahu nak pelan suara, tak ajar. Sekarang budak-budak dia memang akal mereka, generasi sekarang, akal mereka jauh lebih cerdas lah. Mungkin teknologi yang baru mereka kan. Jadi lebih mudah nak kenalkan dia dengan Allah. Kalau dia dapat hadiah, kita kata Allah yang bagi Alung pandai. Cakap gitu. Allah yang beri. Allah yang izinkan Alung pandai. Allah tu apa? Allah ini Tuhan. Tuhan ni apa? Tuhan ni maknanya dia hebat, dia tak harap siapa-siapa pun. Dia boleh buat apa saja. Terangkanlah dengan bahasa ni. Jangan sebut ni, peninglah dia nak faham. Mak dia pun tak faham perkataan ni. Tuhan ni tiada yang terkaya daripada. Memang tak faham. Mak dia, bapak dia pun tak faham perkataan ni. Kita terang dengan bahasa yang dia boleh faham. Tapi kena latihan to be. Mana selalu cakap lah. Sampai tadika, syukur. Allah yang selamatkan kita sampai. Cakap begitu. Sampai nursery, syukur Allah yang sampaikan kita. Sebut tanpa rasa jemu. Selain daripada sebutan tu untuk kita juga sebenarnya. Betul tapi sebut pada anak. Kenapa? Ya Allah, aku ikut kata Nabi engkau, awaluddin ma'rifatullah. Cubalah kenalkan dengan dia. Tanggungjawab kita. Cuba kenalkan dengan dia. Sebab tanggungjawab kita. Apa-apalah makan. Dah makan kenyang. Mami kenyang, mami. Allah yang kenyangkan. Sebut nama Allah. Lama dia akan fikir Allah dalam hati dia. Tapi kita tak sebut.
Cakap makan baca bismillah, awaluddin ma'rifatullah. Baca bismillah. Dia kata bismillah ni mak, sekarang orang tak bagi mak Saya jarang dengar budak-budak muda gelar diri dia mak. Selalu orang panggil anak-anak saya pun tak ada. Seorang tu ibu, anak saya yang dah dapat anak yang perempuan 3 orang. Semua ibu lah. Dulu bapa ada, apak ada, betul tak? Bapa, apak, papa, abah, yang popular abah lah. Apak. Sekarang mana ada orang panggil daddy. Ayah yang popular lah. Ni panggil apa? Mak panggil, anak panggil apa? Ibu. Kebanyakan orang panggil ibu isteri saya anak panggil Umi. Saya dia panggil Abi. Abi pun tak ada, jarang. Ada tu panggil, dulu kawan saya anak dia panggil apa? Walid. Walid lagi jarang lah. Tapi zaman saya tak ada lah. Kalau daddy, mami ni orang kaya-kaya saja. Orang have. Saya ni orang don't have. Sebab tu tak ada panggil dia daddy. Saya ni orang don't have. Selalu kalau mami, daddy ni, sekarang ni tak ada have. Kita tengok orang berniaga air di berjalan pun dia panggil mak dia mami. Tapi selalu mami ni selalu orang Sabah. Orang Sabah, orang pedalaman panggil mami. Saya dengar lah dia panggil mak dia mami. Tu ulama kata apa Nabi kata awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal kenal Allah. Allah macam mana? Allah ni siapa? Ni anak kita tanya. Allah ni siapa? Allah ni nama Tuhan. Tuhan macam mana? Tuhan yang mesti ada pada akal kita, mesti cakap ada. Dan akal kita akan menolak, tak ada dia. Dulu guru kami kata apa? Seawal-awal agama mengenal Allah. Seakhir-akhir agama, orang online pun terlupa jawab. Apa? Kelas online cuba jawab. Dia kelas yang fizikal ni, dia orang tak jawab. Dia orang wali, dia orang rasa takut riak kan. Riak. Merasai Allah. Kelas online jawab. Dah belajar hari-hari, lama boleh masuk. Seawal-awal agama kenal Allah. Nanti seakhir-akhir agama, hasil daripada kenal itu rasa. Rasa macam mana? Tengok langit, ingat dia. Tengok nasi lemak, ingat dia. Tengok anak, ingat dia. Tengok orang jalan, ni Allah yang jalankan ni. Allah yang izinkan kaki dia melangkah. Tu kita kata dengan anak, makan baca bismillah. Anak kita kata, ibu, bismillah ni, dia kata, Angah belajar kat sekolah agama dengan nama Allah. Betul lah, dengan nama Allah. Apa maksudnya makan ni dengan nama Allah? Wah, dah lah tadi tak jawab. Apa dia Tuhan ibu? Tak jawab. Apa dia Allah ibu? Tak jawab. Makan dengan nama Allah. Ada lauk nama Allah ke? Tak jawab. Dia kata mak aku ni apa yang dia faham. Dia kata gitu lelaki lah. Mak aku ni banyak benda tak tahu. Dia kata gitu lah. Yang paling bimbang, dia tak ada hormat. Itu yang paling kita takut lah. Jadi asal-asal kita tahulah. Dengan nama Allah ni, bila kita kata nama, mesti ada apa? Asas tauhid. Saya kata lampu, mesti ada apa? Zat. Mesti ada zat. Bila kita kata dengan nama Allah, maknanya rujuk pada sesuatu lah. Mesti ada zat. Maknanya kita makan ni, dengan zat dia, maknanya dengan rezeki dia. Faham? Dengan sifat ketuhanan itu, dengan rezeki dia. Dengan izin dia. Dengan izin dia. Itu orang kata jemput makan, orang tua dulu lah kata apa? Bismillah. Nampak? Dia kata bismillah. Orang dulu kan dia itu style dia kan. Banyak berpihak pada apa yang guru-guru mereka ajar di kampung lah. Jemput makan, bismillah. Bismillah. Dia tak jawab, dah makan? Tak. Dia kata bismillah.
Dikatakan kita, makanlah dengan nama Allah. Maksud apa? Engkau makanlah dengan kau rasakan, ini rezeki Allah. Engkau makan dengan kau rasakan, Allah izinkan kau angkat tangan, Allah izinkan mulut kau kunyah, Allah izinkan masuk perut, Allah izinkan dia proses jadi tenaga, jadi vitamin, jadi najis. Allah izinkan. Kenapa? Dengan nama dia, dengan zat dia, maknanya dengan izin dia. Kita terangkan anak gitulah. Anak lagi cepat dapat. Sebab tu budak-budak lagi mudah hafal kan. Kita nak hafal sajadah wasyillazi khalaqahu wa sawwarahu la haula wala pula kata. Tak apa-apa sajadah. Susah nak hafal. Lagi tua lagi susah nak hafal. Tapi tak mustahil, ramai orang boleh hafal. Saya tengok dulu masa di negara masa tu anak saya interview budak-budak tunggu result. Jadi Kuala Kubu ni, apa nama tu? Darul Quran. Dia buat satu program khas tau. Dia ambil budak tunggu result. Siapa nak mohon datang Masjid Negara. Siapa yang boleh hafal satu muka, dia bagi tempoh 40 minit untuk hafal satu muka. Dia akan ambil masuk dalam dulu. Dia tahu budak-budak ni cerdik. Tunggu result, sambung je. Tunggu result, dapat result, sambung je. Dan short course, lepas tu dia orang akan hantar pergi UAE. Anak saya antaranya pergi interview lah. Tapi anak saya tak dapat lah. Dia tak dapat hafal penuh. Tapi anak saya yang tu memang saya akui lah. Allah bagi dia anak yang nombor 5. Dia memang bijak lah. Dia 5A, 11A, dia gitulah. Begitu. Jadi 40 minit untuk hafal tu muka. Kalau kita jangan cakap 40 minit, 4 hari tak hafal kadang. Cubalah tu muka tengok. Yasin boleh lah. Kan? Tabarakalladzi ni Allah bateri habis. Jangan suku baguslah. Tabarakalladzi ni boleh lah. Kesian orang online. Tak apa, kita pun nak berhenti lah. FB masih rakam. Itu dia kata plan B. Salah sendiri mati handphone cakap plan B lah. Itu biasa lah. Sombong, tak nak mengaku, silap. Bawa bateri tak pakai. Kita faham, kita apply dan kita introduce pada anak kita. Saya kata semua orang ni ada anak kan. Introduce. Mula faham pada diri, lepas tu hayati pada hati, lepas tu amalkan pada kehidupan. InsyaAllah. Okey, cukuplah. Dia orang dah bising dalam online Ustaz. Dia orang dah bising dalam online dah terhenti dah. Okey, cukuplah. Cukup. Cakap dengan dia, dah habis pun kelas. InsyaAllah. Nanti minggu depan, nanti Man beritahulah. Sebab sekarang ni tak tentu tau. Kadang-kadang tutup, surau, kadang-kadang buka kan. Dia tak tentu lah. Tapi kalau tutup, saya nak syorkan dengan online. Duduklah kat pejabat, duduk kat tempat sendiri dengan online. Nota pun ada kat slide, nanti boleh salin. Minggu depan nanti kita akan belajar apa? Idaman penuntut. Buat apa kan sekarang? Idaman penuntut kita dah sampai dekat Muqtadah ingat tak? cara amal. Yang penuntut kita sampai mana? Wuduk. Kita tu kan, kita wuduk lah. Sebab tadi saya gapkan Ustaz pasal kita dah idaman penuntut ni dah terlampau ni. Sebab tu yang minggu lepas saya buat ayuh hawalat dulu. Okey. Idaman penuntut nanti, kita baca kitab, nanti ada nota sampingan, saya tak payah bangun dah. Saya tunjuk ke sini. Boleh? Nanti kawan-kawan salin lah. Salin. Kita tunjuk ke sini. Jadi kalau minggu depan buat tingkat 7, ada ni tak Man tingkat 7? Ada. Projektor ada? Saya bawa ni lah. Ini pun bukan saya punya ni, ini orang belikan. 5,000 lebih. Orang belikan untuk ajar mereka online lah. Mereka ada 2-3 orang sponsor lah belikan. Jadi saya memanfaatkan, mereka dapat pahala lah. Orang belikan kursi, macam-macam orang beli kan belajar online ni. Orang tengok kursi saya, kursi kecil. Kursi orang semayang pun tahu. Saya kadang-kadang main sakit punggung, kursi keras. Jadi orang belikan kursi macam ni lah. Lebih kurang macam ni lah. Tak apalah, kita belajarlah macam mana pun. Jadi minggu depan, kalau tak kerja dari rumah, minta bos saya datang kejap je belajar. Tu saya balik. Apa nama? BDR. Beramal dari rumah. Betul? Mengaji,
Ini bukan beramal, buat BDR, buat kuih tart kat rumah. Lepas tu jual online. Masa buat kat rumah ni banyak mengaji, tu bagus. InsyaAllah nanti jumpa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Man masuk dalam online kata kelas dah habis. Tadi masa bateri habis, kelas pun habis sebenarnya. InsyaAllah.